Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih memberi kepercayaan semula kepada Abang untuk sampaikan cerita-cerita yang orang sampaikan kepada Abang dan Abang akan sampaikan, moga-moga jadi pengajaran untuk kita semua. Hari ni, baju ni dah lama Abang tak pakai, baju ketat sandat mendat zaman-zaman umur 30-an dulu. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 cerita. Kisah pertama berlaku pada tahun 2017 kalau tak silap Abang, dekat negeri Pulau Pinang. Dekat Pulau Pinang lah berlaku dekat Pulau Pinang berkenaan dengan seorang lelaki yang namanya Mazli. Dia yang sampaikan cerita ke Abang tentang macam mana dia berjumpa dengan makhluk alam sebelah secara tak sengaja sewaktu mencari macam mana, cikaru, bahasanya teruk sangat, mencari awek lah. Jadi dia terjumpa dengan awek lain. Okey, itu cerita pertama. Cerita kedua pula disampaikan oleh seorang budak lelaki juga bersama dia dengan adik dia pengalaman. Cuma yang cerita dekat abang ni adalah abang dia, nama samaran lah digunakan, Wari. Berlaku dekat satu negeri di negeri Selangor ke negeri Pahang. Nanti abang tengok balik nanti dalam cerita abang akan jelaskan balik berkenaan dengan kejadian yang berlaku dekat rumah keluarga dia bila setiap minggu akan ada bunyi loceng tengah malam. Bunyi loceng pintu ting tong tengah malam berbunyi. Menarik juga cerita dia, mengemang-gemang juga abang dapat waktu tu. Kita orang calling-calling lah, bertelefon-telefon. Cerita ketiga pula disampaikan oleh seorang budak lelaki tentang pengalaman dia curi wifi dekat sekolah di negeri Pahang pada tahun 2018 kalau tak silap abang. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang, insya-Allah abang akan ceritakan, moga-moga ada pengajaran untuk kita semua. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni yang sampaikan ke abang, nama dia adalah Mazli. Berlaku pada tahun 2017 di Pulau Pinang. Waktu tu dia masih lagi bujang. Memang bujang, kerja dekat kilang RKM kalau tak silap. Okey, dekat kilang RKM ni dia punya jadual pekerjaan dia ada shift malam, ada shift pagi. Dan cerita ni berlaku waktu dia shift malam, iaitu mula kerja lebih kurang pukul 6 petang dan habis kerja lebih kurang pukul 3 pagi. Okey. Jadi pada hari yang kejadian ni, dia pun pergilah kerja macam biasa, pukul 6 petang masuk dan dundang habis pukul 3 pagi. Waktu tu dia dapat pelepasan awal sebab dia siapkan kerja awal, jadi dia keluar daripada kilang RKM tu lebih kurang pukul 2.50. Nak jadi cerita, hari tu kawan dia juga yang kerja dekat kilang yang dekat dengan kilang RKM pun juga balik pukul 3 pagi. Dengan kata lain, diorang ni bercadang-cadang untuk balik sama-sama. Jadi sebelum balik sama-sama tu, diorang nak cari-carilah awek dekat sekitar Pulau Pinang, nak sweet, nak berdating-dating lah kan, mana tahu jumpa jodoh-jodoh kat sana. Jadi si Mazli ni pun bila dah habis kerja lebih kurang pukul 2.50 tu, dia teruslah naik motor pergi dekat kilang kawan dia. Nak jadi cerita, kilang kawan dia ni tak adalah jauh sangat daripada kilang ni, dekat ajalah. Cuma yang tak bestnya, kilang kawan dia ni terletak dekat hujung jalan. Dan dekat hujung jalan tu pula ada paya. Dan memang orang selalu cerita pelik-pelik dekat paya tu. Okey, jadi lepas habis kerja ni, si Mazli ni bawa motor sampailah dekat depan kilang. Bila sampai dekat depan kilang, dia telefonlah kawan dia. "Weh, kau kat mana? Cepat keluar, aku dah dekat depan kilang." Tapi kawan dia kata, Sat nah." Dia kata, "Ada banyak kerja lagi." Abang cakap Penang sikit, walaupun tak pandai. Dia kata, tunggu kejap. Ada banyak kerja lagi, nanti kau tunggulah kat depan tu." Okey, dia pun tunggulah. Dia dah perasan dekat sebelah kilang tu memang ada paya, dan paya tu memang banyak cerita seram. Jadi dia terus fokus pandang pada pintu gate kilang. Dia tak akan sekali-kali menoleh-noleh ke arah paya tu. Dia tak naklah nampak benda-benda yang tak senonoh. Dan dekat pintu pagar tu dia tunggu dekat dengan pondok guard.
Dengan kata lain, dia pun tak adalah berani sangat Mazli ni. Jadi bila duduk sedekat dengan guard, rasa beraninya bertambah lah juga kan. Nak tunggu kawan dia ni. Bila dah tunggu lebih kurang 5 minit, kawan dia tak datang juga. Waktu tu angin dah kuat. Pukul 3 pagi, angin dah kuat, sempoi-sempoi dia macam tak sedap lah kan. Tengah-tengah dia tunggu-tunggu kawan dia ni, kawan tak keluar-keluar. Tiba-tiba dekat belakang dia ada orang lari. Dia perasan macam ada orang lari ke arah paya. Jadi secara automatik dia pun terpandang lah belakang. Bila terpandang belakang, dia nak tengok siapa yang berlari dekat belakang dia, dan automatik dia terpandang ke arah paya tu. Macam ni contohnya macam macam tu. Dia nak pandang ke sana, terpandang ke sana, ke tempat paya tu. Bila dia terpandang kat tempat paya tu, dia nampak dekat tengah-tengah paya ada satu benda yang hitam tapi tinggi sangat. Dia yakin itu adalah makhluk alam sebelah. Cepat-cepat dia alihkan pandangan, dia pandang balik dekat muka Pak Gad yang ada dekat pondok Pak Gad tu. Dia kata dia tak nak tolong kiri kanan, dia takut sebabnya kalau dia pandang, dia nampak sekali lagi, dia seram. Waktu tu dia telefon lagi kawan dia. Engkau kat mana? Boleh tak keluar cepat sikit? Aku dah huru-hara tunggu kat depan ni. Kalau dia kata Satna. Dia kata okey, tunggu lagi. Dia dah sabar dah. Waktu tu hati dia rasa macam nak tengoklah lagi sekali, ada tak lagi benda hitam duk terjulok kat situ. Betul ke ayat abang? Lebih kurang Jadi dia pun cubalah mengerling-ngerling, menjeling-jeling ekor mata dekat tempat paya tu. Dan bila dia nampak dekat tempat paya tu, nampak lagi benda hitam tu duduk berdiri kat tengah-tengah paya. Tak logik itu adalah orang. Itu memang makhluk alam sebelah. Dalam hati, alamak, dia ada lagi, aku ingat dia dah pergi. Mungkin itulah tempat tinggal dia, sebab itu dia tak pergi. Tunggulah kawan dia. Selang berapa minit, kawan dia pun keluar. Kawan dia minta maaf lah. Kawan dia kata, minta maaf. Dia kata, aku dah terlambat sikit. Okey, dia kata tak apalah. Jomlah kita naik 2 motor waktu tu. 2 motor ke? Satu motor. Salah. Satu motor. Dia orang bonceng-membonceng. Jadi bila kawan dia naik tu, dia cakap dengan kawan dia. Mazli ni cakap dengan kawan dia, kau nampak tak ada benda dekat tengah paya? Kawan dia pun tolehlah ke arah paya tu, tak nampak apa-apa pun. Lepas tu dia kata, kenapa? Aku nampak tadi 2 kali macam ada benda hitam dekat tengah-tengah paya. Kalau kau tak nampak, alhamdulillah lah. Kawan dia boleh buat lawak. Kalau tak nampak, maksudnya dia dah duduk mengekor kau. Lepas ni kau lah yang kena, dia kata. Kawan dia gelak. Dia kata, ni bukan lawak weh. Ini bukan lawak. Mengikut benda asing, mengikut kita ni bukan benda lawak. Okey. Jadi kawan dia cakap, lepas ni kita nak pergi mana? Lepas tu Mazli cakap lah, apa kata kita pergi minum dekat kedai mamak dulu, perkena roti canai. Lepas tu dia orang pun pergilah menuju ke kedai roti canai, makan roti canai. Lebih kurang pukul 3.30 macam tu, dah tak tahu nak pergi mana. Lepas tu Mazli kata, jomlah balik. Kawan dia kata, alah, alang-alang keluar, jomlah kita cari-cari awet. Dia kata dekat sekitar, kalau tak silap abang, dekat pantai, ada satu pantai, nanti kalau siapa yang tahu boleh betulkan entah nama pantai apa lupa lah. Dia kata kat situ, dia kata ada banyak awet-awet yang cari makan dekat situ. Jadi bolehlah dia ngorat-ngorat. Bagi anak-anak, awet-awet tu orang-orang jahat lah, bukan orang baik. Jadi dia pun bawa lah motor sampailah dekat kawasan pantai tu. Pantai entah apa benda namanya, dekat kawasan dekat-dekat dengan kilang RKM jugalah. Bila sampai dekat pantai tu, akhirnya gelap. Sampai tu keadaan pantai tu gelap, tak ada orang. Lepas tu kawan dia tanya, Mazli, kita nak masuk ke pantai ni? Aku tengok kawasan pantai ni gelap semacam je. Mazli kata, dah alang-alang sampai, baik kita masuk terus. Tengok, mana tahu ada awet. Kalau dapat awet seorang dua, bolehlah kita berdating-dating. Jadi diorang pun kuat kalau semangat masuk. Tapi bila masuk dekat kawasan pantai yang gelap tu, tiba-tiba dua-dua ni meremang bulu roma sebab nampak ada satu benda hitam dekat tepi pantai. Dan Mazli yakin benda hitam yang dia nampak kali ni adalah sama dengan benda hitam yang ada dekat paya yang dia nampak waktu tunggu kawan dia tadi. Maksudnya benda tu macam mengikut dia. Abang dah ingat semula nama pantai tu Pantai Teluk Molek. Jadi bila dia nampak benda hitam, dalam hati Mazli, alamak, nampaknya macam benda tu dah ikut dia. Lepas tu dia cakap dengan kawan dia, jom kita
keluar daripada kawasan ni. Rasanya tempat ni tak selamat. Kawan dia pun bila dah dua-dua nampak, dua-dua lah setuju keluarlah daripada kawasan pantai Teluk Molek tadi. Jadi Mazli kata dah tengah malam sangat kan, lebih baik kita balik rumah, kita berehat. Tapi kawan dia cakap, alah, alang-alang keluar, setakat nampak benda-benda hitam ni, tak payahlah nak takut sangat, jomlah kita terus jalan-jalan lagi. Lepas tu Mazli tanya, nak jalan ke mana pula kali ni? Takkan nak cari awet lagi? Jom kita cari awet lagi, kata kawan dia. Kali ni betul-betul kita cari dekat satu kawasan. Mazli tanya, dekat mana nak cari awet lepas ni? Kawan dia cakap dekat sedepan sekolah tunas bakti. Kalau abang silap betulkan nanti. Dekat jalan-jalan tu katanya ada awet-awet cantik. Selalu-selalu datang kat situ. Okey, diorang pun naik motor teruslah menuju dekat depan sekolah tunas bakti. Katanya kat situ kalau tengah malam ada banyak awet cari makan. Okey. Jadi bila sampailah dekat situ, bila dah mendekati dengan sekolah tunas bakti tu, daripada jauh diorang nampak ada satu orang perempuan dekat tepi jalan. Nampak macam manusia, tapi tak nampak macam perempuan yang diorang macam perempuan jahat tu lah, awet-awet tu lah. Susah nak cakap cerita kali ni. Tak nampak pula perempuan tu macam awet-awet yang diorang harap-harapkan. Sebab selalunya kalau awet-awet tu mestilah pakainya seksi-seksi, make upnya tebal-tebal, rambutnya gerbang-gerbang. Yang ini ada rambut gerbang tapi tak pakai seksi, pakai putih polos je macam tu. Jadi diorang berhentikan motor dekat tepi jalan. Mazli tanya, nak teruskan ke perjalanan? Aku tengok perempuan tu macam lain macam je. Kawan dia kata, tak apa, kita teruskan, kita dekat-dekat dengan perempuan tu. Kalau betul perempuan, kita tegur lah, mana tahu kan, boleh berkenal-kenalan. Tapi kalau bukan perempuan, berah je lah minyak motor, teruslah balik rumah. Okey, jadi diorang pun mendekatilah perempuan tu. Sampai dah dekat dengan perempuan tu, baru tahu perempuan tu bukanlah manusia. Itu adalah kakak cantik ataupun kakak rockers, ataupun makcik rockers. Macam mana diorang tahu? Daripada dekat baru nampak baju yang benda tu pakai dah lusuh, rambutnya berjurai ke bawah dan menutupi sebelah daripada mukanya. Diorang tak nampak mata, tapi mengikut kata Mazli, dia nampak pipi. Dan pipi tu berdarah-darah, seolah-olah macam baru lepas terbakar. Teruslah Mazli parah minyak motor, selaju-lajunya. Nak jadi cerita kan, dah memang takdir Allah Ta'ala. Motor diorang lebih laju orang jalan kaki daripada laju motor diorang. Dengan kata lain, perahlah kuat macam mana pun, motor dia tetap berat, tak boleh berjalan. Tapi tak, waktu tu dia kata dah memang niat daripada mula-mula jalan tadi nak cari awet, jadi tak teringatlah nak baca Allahu Akbar ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, tak teringat. Dia cuma teringat cepatlah weh, cepatlah sampai. Tapi motor dia seolah-olah dibonceng oleh 1000 orang, punyalah berat. Akhirnya sampai juga diorang ni dekat rumah diorang. Dan diorang ni walaupun rumahnya berlainan, tapi kawasan perumahan yang sama. Jadi lepas dah sampai tu, diorang cepat-cepat turun. Yang si kawan dia balik rumah dia, yang si Mazli pun parking motor nak masuk dalam rumah. Waktu dia nak masuk dalam rumah tu, dia perasan dekat atas dia macam ada benda yang mengikut. Yang dia nampak daripada ekor mata adalah bayang-bayang hitam. Jadi dia yakin benda yang dia nampak dekat paya itulah yang muncul dekat tepi pantai, dan benda yang sama muncul dekat depan sekolah tunas bakti. Dan benda tu juga yang muncul waktu dia balik rumah. Dengan kata lain, pengajarannya, janganlah kita ada niat-niat buruk sewaktu nak keluar. Tadi kan diorang kan ada niat buruk nak cari awet-awet Cikaro macam tu kan. Jadi mungkinlah benda tu dengar, nak ujilah kan. Itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua ni dialami oleh Wari dengan Fika, berlaku tahun 1993 di sebuah taman perumahan di negeri Johor. Nak jadi cerita mulanya macam ni. Wari dengan Fika ni adik-beradik. Wari abang, Fika adik. Dua-dua ni adalah bukan nama sebenar, nama yang dicadangkan oleh penonton abang. Nama sebenar orang lain.
Jadi pada tahun 1993 bapa dia orang pencen umur 55 tahun. Nak jadi cerita juga, bapa dia orang dah siap-siap beli rumah dekat satu kawasan perumahan baru dekat negeri Johor. Jadi dengan kata lain, dia orang ni berpindahlah daripada negeri Selangor ke negeri Johor sebab bapa dia dah pencen. Bapa dia ni dah tua waktu tu, umur 55, dan mak dia lebih kurang umur 40-an macam tu, 45 lebih kurang lah. Tapi dia orang ni masih lagi kecil pada waktu tu. Waktu tu masih lagi sekolah rendah. Sebabnya mengikut kata wari, mak bapak dia ni dapat anak lambat. Jadi sebabkan dia pun sekolah rendah, adik dia pun sekolah rendah, dan waktu tu bapak dia dah pencen, dia orang pindah dekat rumah baru yang terletak di negeri Johor. Tapi abang minta maaf sangat-sangat tak boleh nak bagi tahu nama taman sebab dia rasa benda ni untuk mengelakkan daripada fitnah. Okey. Bila pindah rumah baru, macam biasa menjadi kebiasaan orang Melayu, dia orang akan buat kenduri doa selamat sebab nak bagi minta berkat, minta doa, minta rahmat daripada Allah Taala. Jadi malam pertama dia orang meriahkan rumah tu dengan kenduri doa selamat. Dan sebelum bapak dia pencen, bapak dia dah banyak kali tidur dekat rumah tu. Dengan kata lain, mak bapak dia dah kenal dengan jiran-jiran yang ada di kawasan situ. Dan rumah dia orang adalah rumah tepi bersebelahan dengan kebun kelapa sawit. Okey, ceritanya bermula bila minggu pertama dia orang tinggal dekat rumah tu. Ada satu benda yang pelik, iaitu pada satu malam, waktu tu Wari tak ingat, yang cerita kat abang ni namanya Wari Wari tak ingat hari apa, tiba-tiba pukul 1 pagi ada orang tekan loceng rumah dia orang. Ting tong, bunyi sampai 3-4 kali. Jadi dia orang anggap mungkin sistem tu rosak. Okey, jadi tunggulah besok. Kalau ada bunyi loceng tu, barulah bapak dia orang akan panggil tukang elektrik tengok apa-apa kerosakan dekat loceng tu. Tapi bila hari yang kedua, tak ada pula jadi. Hari ketiga, tak ada pula bunyi loceng. Jadi dia ingat mungkin itu kejadian yang tak sengaja. Tapi bunyi loceng tu muncul semula pada minggu kedua. Dan waktu tu masih lagi Wari tak ingat hari apa. Cuma pukul 1 pagi mesti bunyi loceng ting tong. Seolah-olah ada orang datang. Jadi benda tu menyebabkan Wari dengan Fika rasa macam tak sedap hati, rasa takut. Walaupun dia orang tidur bilik berasingan, tapi bila dengar bunyi loceng bergema pukul 1, kalau abang pun takut kan? Seram lah kan? Okey, itu minggu kedua. Minggu ketiga, yang inilah titik mulanya macam mana peristiwa pelik ni berlaku. Jadi bila waktu tu memang Wari ingat hari Ahad tengah-tengah pukul 1 pagi tiba-tiba bunyi loceng hari Ahad Ahad malam, bunyi loceng rumah dia orang ting tong. Jadi Wari ni, dia ni anak lelaki kan, cepat-cepat keluar daripada bilik, terus pergi ke ruang tamu, tengok daripada tingkap ruang tamu ada tak siapa-siapa budak-budak nakal yang tekan loceng dia orang pukul 1 pagi. Memang tak ada siapa-siapa. Waktu tu dia rasa macam menyesal tengok. Okey, tak apalah. Esok pagi ni dia cerita dengan mak ayah dia, dia cerita dengan adik dia yang dia dalam sembunyi-sembunyi mengendap tengok siapa yang tekan loceng. Mak bapak dia tetap anggap ini mungkin budak-budak nakal kot. Janganlah risau, biarlah dia nak tekan loceng asalkan dia tak pecah-pecahkan rumah kita ke apa, bagi gangguan lain ke. Okey, minggu ketiga. Minggu keempat, kali ni pula memang Wari dan Fika tunggu bunyi loceng tu. Dan dia kata waktu tu berlaku bukan pada Sabtu Ahad, bukan pada waktu hari cuti, berlaku pada hari sekolah, iaitu hari Selasa. Tepat pukul 1 pagi bunyi loceng, Fika dengan Wari terus pergi dekat ruang tamu, tengok daripada celah tingkap kalau ada budak yang main loceng. Tak nampak apa-apa. Pelik. Tapi diorang ada satu pandangan, iaitu bunyi loceng tu tak akan muncul setiap hari, tapi dia akan muncul seminggu sekali. Cuma hari apa loceng tu muncul
diorang sendiri tak tahu. Cumanya diorang bila dengar, diorang pergi tengok tak ada apa-apa. Minggu ke-5. Minggu ke-6, setiap malam Wari dengan Fika tunggu bunyi loceng. Sebab diorang nak tengok, kali ni diorang nak nyalakan lampu depan, diorang nak tengok siapa sebenarnya yang bunyi loceng. Tapi tak ada bunyi loceng sampai diorang tertidur menunggu. Cumanya ada satu benda yang pelik. Lebih kurang hari Rabu, hari Khamis macam tu, tiba-tiba lebih kurang pukul 10 malam, diorang dengar ada bunyi kenderaan, bunyi macam van dekat depan rumah diorang. Pukul 10 malam, tak malam sangat tau. Jadi Wari dengan Fika ni pun tengoklah apa yang ada dekat depan rumah diorang. Seolah-olah macam ada bunyi van, bunyi lori, bunyi enjin. Korang tahu apa diorang nampak? Diorang nampak van jenazah Cina yang dalam van tu ada keranda. Cantik. Waktu tu dia rasa macam antara takut dengan tak takut. Jadi untuk kepastian, Wari dengan Fika berpakat pergi panggil mak dia. Panggil ayah dia memang tak adalah sebab ayah dah tua kan. Dia kata waktu tu mak dia masih muda lagi, masih gagah lagi. Jadi panggil mak dia. Jadi 3 beranak ni mengintai daripada tingkap depan, tengok memang ada lori Cina bawa keranda. Tapi selang 15 minit, lori Cina tu beredar daripada depan rumah diorang, dan yang paling seramnya, dia masuk dalam ladang getah. Terus, sebab rumah diorang kan sebelah ladang getah kan. Terus masuk ladang getah. Jadi bila dia tanya mak dia kenapa mak tu, mak dia cubalah menenangkan anak-anak lah, jangan takut sangat. Dan mak dia offer lah, kalau takut meh tidur dengan mak dengan ayah dekat dalam bilik. Tapi Wari dengan Fika dia kata waktu tu takut, tapi tak adalah terlalu takut sangat. Dia orang pun tidurlah macam biasa. Jadi minggu seterusnya diorang tunggu lagi bunyi loceng, tapi yang muncul bukan loceng. Sama macam minggu lepas, yang muncul adalah van jenazah Cina yang dalamnya ada keranda coklat. Diorang tunggu dan diorang nampak, dan diorang panggil mak diorang, dan mak diorang pun nampak, dan 3 beranak ni tunggulah sampailah van tu beredar. Waktu tu pukul 10 malam. Okey, jadi nak jadi cerita, besok paginya mak si Wari ni tanya-tanya dengan jiran, ada tak bunyi loceng, ada tak bunyi van jenazah Cina yang lintas kat sini. Kebanyakan jiran pelik sebabnya kawasan perumahan tu, kawasan lorong tu memang tak ada orang Cina, semuanya orang-orang Islam, orang Melayu Islam lah. Jadi tak ada orang beragama lain. Takkanlah van jenazah Cina tu tersesat. Dan kenapa van jenazah Cina tu terus masuk dekat ladang getah? Jadi diorang anggap itu sebenarnya adalah makhluk alam sebelah. Yang kenapa benda tu datang bunyi loceng, tak tahulah diorang nak jelaskan. Jadi disebabkan si emak tadi, mak Wari pun nampak menjadi saksi mata, jadi mak dia cuba yakinkan ayah dia. Jadi ayah dia panggillah orang yang boleh buat pagar rumah. Jadi bila orang tu datang, bila orang tu tengok, dia kata memang ada laluan, sebenarnya rumah diorang ni adalah laluan, cumanya bolehlah dia buat pagar rumah. Jadi, tapi atas permintaan mak dia ni, ni kelakar sikit, mak dia cakap boleh tak pagar sekali jalan masuk ke kebun getah. Dengan kata lain, rumah dia orang kat ujung kan, jadi sebelah ujung rumah dia orang tu adalah jalan masuk ke kebun getah kan. Dia minta ustaz pagar letak sekali lada hitam dengan garam tu dekat jalan masuk tu. Mula-mula ustaz tu tak faham kenapa nak letak garam kat situ, tapi dia sebabkan permintaan daripada tuan rumah kan, letaklah ustaz, letaklah pagarlah sekali depan tu, kalau boleh jiran depan tu pun pagar sekali. Jadi ustaz pun pagarlah, letaklah garam dekat situ dengan lada hitam, dengan ayat-ayat suci, bacaan-bacaan. Dan sejak daripada tu tak ada lagi bunyi loceng, tak ada lagi bunyi van jenazah duk singgah depan rumah diorang. Tapi sampai sekarang, mengikut kata Wari, dia sendiri tak faham kenapa perkara tu berlaku. Cuma dia anggap itu adalah sebahagian daripada rahsia alam sebelah. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh Arif, berlaku dekat negeri Pahang. Cuma cerita yang ketiga ni abang kena sedikit hati-hati sebab jalan permulaan cerita ni adalah berkenaan dengan seseorang yang dah meninggal. Okey. Dan abang tak boleh nak bagi tahu tahun berapa berlaku untuk mengelakkan daripada
Yelah sensitif kan, ada orang meninggal, tak sedap lah kalau abang nak beritahu. Cerita dia macam ni. Arif cerita dekat abang melalui email. Dia bagi email dekat abang, dan bila abang baca, abang rasa macam menarik cerita ni walaupun agak ringan saja. Ringan lah ceritanya. Kisahnya dekat Pahang ni, dekat ada satu sekolah dekat negeri Pahang, dan sekolah tu terletak dekat pendalaman tau. Dan pada satu hari ada seorang budak perempuan meninggal. Dan sebelum budak perempuan tu meninggal, dia meninggal pada satu malam waktu sekolah tu tengah buat tuition malam. Nak jadi cerita, waktu tu adalah waktu budak-budak nak SPM. Jadi pihak sekolah mengambil inisiatif untuk buat tuition malam. Dan tak sangka pada malam tu salah seorang daripada pelajar, iaitu perempuan, kena histeria. Bila budak perempuan tu kena histeria, dia pun dibawa lah balik ke rumah. Sampai dekat rumah, budak perempuan tu meninggal. Dan benda tu menjadi kes polis. Sebab itu abang tak nak beritahu tahun berapa dan dekat daerah mana. Sebab ini untuk menjaga sensitiviti keluarga. Okay? Itu cerita yang pertama, cerita permulaan cerita. Jadi hebohlah tentang budak perempuan yang meninggal disebabkan histeria. Dan sejak daripada tu, mengikut kata Arif, memang tak ada lagi tuition malam untuk budak-budak persediaan SPM. Sebab untuk mengelakkan daripada perkara yang buruk berlaku untuk kali yang kedua. Okay. Tapi selang beberapa minggu, pihak sekolah bawa masuk Unify dekat dalam sekolah. Tujuannya adalah untuk budak-budak belajar. Senang nak tengok-tengok internet. Tapi macam biasalah, sekolah yang Arif sekolah ni terletak dekat pendalaman. Jadi internet tu adalah benda yang sangat berharga untuk budak-budak guna main game dekat handset. Okay. Jadi nak jadi cerita, sejak internet tu masuk dekat dalam kawasan sekolah, ramailah tengah-tengah malam, start daripada pukul 8 malam, pukul 9 malam, budak-budak di kawasan sekitar ni datang ke sekolah untuk main internet. Sebenarnya itu tidak dibenarkan oleh pihak sekolah, tapi dah kau tim baik dengan Pak Guide. Pak Guide ni pula memang bagi budak-budak masuk, sebab bila budak-budak ramai, tak adalah dia sunyi sangat. Kadang-kadang budak-budak ni main game dekat handset tu sampai jejak 2-3 pagi. Sebab waktu 2-3 pagi lah line internet laju kan. Jadi peneman pada Pak Guide ni. Jadi dia biarlah budak-budak datang lah. Dan diorang pun diberikan satu kelas. Dalam satu kelas, diorang boleh duduk dalam kelas tu, lampu dinyalakan lah. Satu lampu dinyalakan, jadi budak-budak boleh main dalam tu, nyalakan kipas. Bagus juga Pak Guide ni. Sebab kawasan tu memang internet kurang. Ada pula Wi-Fi kan, memang sedap lah budak-budak main. Okay. Ceritanya bermula bila Arif dengan beberapa orang kawan dia tu datang sekolah tu untuk main game dekat handset, gunakan internet sekolah. Tapi pada malam tu dia tiba-tiba sakit perut, nak pergi memerut. Jadi dia mintalah teman kawan-kawan dia, ada 3 orang kawan-kawan dia, boleh tak temankan aku pergi buang air dekat tandas. Dan nak jadi cerita, tandas sekolah tu terletak dekat hujung peta dunia, maksudnya hujung bangunan. Jadi berjalan dia orang berempat ni menuju ke tandas. Hanya Arif sahaja yang masuk dalam tandas, yang 3 orang lagi dekat depan tandas, tak naklah masuk dalam tandas. Tapi satu peristiwa yang tak boleh Arif lupakan sampai sekarang, iaitu waktu dia tengah memerut tu, tiba-tiba dia dengar pintu tandas sebelah terbuka. Dan dia dah rasa macam, alamak, walaupun tandas terang pada waktu tu, tapi kalau pintu sebelah terbuka, dia tahu tu bukan kawan dia. Kalau kawan dia, mestilah bunyi tapak-tapak kaki, tak tapak kaki. Jadi dia diam aja, sambil-sambil memerut tu, dia doa-doa lah kan. Dan dalam tandas kata Pak Selah juga doa, ya Allah Tuhanku, janganlah muncul apa-apa. Tapi dia kata memang nak jadi kenangan, waktu dia tengah memerut tu, tiba-tiba dia nampak dekat atas ada seolah-olah ada orang menjengah. Dia tak pandang atas, Arif tak pandang atas, tapi Arif nampak daripada kelibat. Bukan bayang lah, dia kata bukan bayang, tapi memang dia rasa jeling-jelingan mata. Memang dia nampak ada benda yang menjengah daripada atas. Waktu tu dia sambil buang air, sambil tu dia menjerit, "Weh, tolong Zaim, Kamal, weh, tolong aku, weh." Dia jerit-jerit. Makin kuat dia jerit, kawan-kawan dekat luar makin kuat berborak. Seolah-olah macam kawan-kawan dia dekat luar tu tak dengar apa yang si Arif ni menjerit-jerit sebab ketakutan. Dan cepat-cepat Arif basuh apa benda. Selepas habis buang memerut tu, dia keluar daripada toilet. Bila dia keluar daripada toilet,
jumpa dengan kawan dia 3 orang, kawan dia tengah borak kopi sedap lagi. Lepas tu dia cakap lah, korang ni kata, kau tahu tak, aku dah menjerit-jerit kat dalam tandas, korang ni buat tak tahu je kat depan. Rupanya kawan dia tak dengar pun Arif menjerit. Padahal kalau Arif menjerit bergema satu tandas, tapi mungkin suasana tu dah ditutup kan. Lepas tu kawan dia tanya, kenapa kau tahu tak kat dalam tu tandas tu ada benda lah, ada tak kena lah. Waktu dia orang tengah borak-borak tu, tiba-tiba rasa macam ada benda keluar daripada tandas. Macam ada perempuan pakai baju putih, rambut panjang, keluar daripada tandas, lepas tu pergi ke belakang sekolah. Dia orang berempat ni nampak dan tergamam. Lepas tu berterabur lah, semua lari. Bila lari sampai ke dekat sekolah, dekat tempat budak-budak berkumpul main game, bila dah ramai-ramai dalam tu, kenapa kembali? Tanya-tanyalah kan, kenapalah yang 4 orang budak ni berlari daripada tandas. Lepas tu kawan ni ceritalah, kau tahu tak, tadi ada nampak ada perempuan rambut panjang keluar daripada tandas, bla 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 macam tu. Time tu juga semua budak-budak yang ada dalam tu keluar daripada sekolah. Tak jadi main game sampai pukul 2 pagi. Stop sampai pukul 10 je lah. Bila Pak Gad tanya kenapa, lepas tu diorang ceritalah ada benda perempuan ni. Sebenarnya Pak Gad tak terkejut, sebab Pak Gad kata sejak daripada budak perempuan tu histeria dan meninggal, memang Pak Gad selalu nampak benda-benda yang tak senonoh dekat sekolah tu. Maksudnya ada makcik rockers, ada gula-gula, selalu nampak. Dia pun pelik juga. Jadi bila budak-budak tu balik semua, memang dia tahulah budak-budak tu dah terdampak benda-benda tu daripada alam sebelah. Tapi jadi ubat jugalah sebenarnya. Sejak daripada tu, budak-budak ni dah tak main lagi dah guna internet sekolah untuk main game. Dan diorang tak berani nak datang sekolah. Walaupun diajak ramai-ramai, memang tak ada. Sampailah ke sekarang. Jadi itu adalah pengajarannya. Kalau kita mencuri internet sekolah, kita akan dihukum oleh makhluk alam sebelah. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ini bagi abang taklah terlalu seram, tapi lebih daripada santai-santai. Pengalaman daripada kita semua, moga-moga ada pengajaran yang sebaiknya. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.